Okey, memang saya pun simpati dengan keadaan di mana kenaikan harga. Tetapi kita mesti faham konsep dunia tidak ada situasi di mana harga akan turun. Memang harga akan naik. Minta maaf kadang ada orang kata saya terlampau optimistik dan saya tidak memahami apa berlaku di orang yang kurang mampu. Tetapi pada saya macam ni. Bukan apa yang berlaku itu penting, tetapi respon kita terhadap apa yang berlaku. So, kalau kita guna formula ini, peristiwa yang berlaku, campur dengan respon kita, menghasilkan hasil kehidupan kita. Baik, kalau peristiwa itu negatif, respon kita negatif, hasilnya mesti negatif. So, kita guna formula, peristiwa negatif, barang naik, respon kita mesti sangat positif, maka hasil positif. Orang tanya pula, macam respon positif, Prof? Senang saja. Jangan kata kita tidak mampu beli barang itu. Kita tanya soalan, bagaimana untuk saya lebih mampu? Cuba tengok orang yang mungkin kurang rezeki. Cuba dia nilai diri dia, berapa jam masa dia digunakan untuk benda yang produktif. Contohnya, kalau sebelum ni kita tengok TV, satu hari 5 jam. Apa kita dapat tengok TV, drama yang negatif, cerita hantu dan sebagainya? Tidak mendatangkan manfaat. Bagi wanita yang ada bakat, kalau dia pandai buat sesuatu, pergi tengok sana boleh buat, tingkatkan pendapatan dengan benda yang berkat. Online ataupun buat sambar tumis ke orang lelaki kerja lebih dan sebagainya. Dan juga saya rasa kena mengatur cara kita berbelanja. Keutamaan. Bagi orang yang merokok, merokok tu memang bakar wang. Jadi kenapa harus merokok juga? Dan juga bagi orang yang perbelanjaan, cuba audit balik belanja kita. Contohnya, kita pergi supermarket beli minum air gas. Air gas tu satu memang asid merosakkan badan. Kita beli makanan bergula, aiskrim, benda yang tidak membina nutrisi kita, kita buang. Maknanya kita atur balik perbelanjaan kita. So maknanya kalau tak boleh tingkatkan kita punya gaji, kita kurangkan berbelanja yang tidak penting. Banyakkan minum air yang bersih, makanan yang sihat, dan kalau kita ada rumah, kita tanam sendiri. Maknanya kita tidak, macam inilah, ada dua jenis manusia ya. Satu tu merungut, mengeluh, dia sibuk hidup daripada luar ke dalam. Dia kata, alasan dia, saya tak mampu pasal harga barang naik. Maknanya dia sibuk mencari faktor di luar daripada faktor diri dia. Dan kalau kita tak cukup duit, kita kata, kenapa saya tak cukup duit? Kenapa saya dapat kerja yang tak bagus? Sebab manusia ni akan diberi duit berdasarkan nilai dia beri kepada dunia. So, kalau kita pekerja, nilai kita beri, kita gaji 1,000. Kerja macam 800. Tapi kita dibayar 1,000, tak berkat duit. Tetapi kalau kita gaji 1,000, kerja macam 2,000, Allah akan berikan keberkatan 2,000 itu kepada kita. Ini undang-undang sunnatullah yang saya nak kita semua faham. Saya pun dia sama. Apa-apa kita buat terbaik. Sebab Allah paling sayang orang paling bermanfaat. So, untuk hilai tekanan ni, sebenarnya bila kita yakin pada rezeki ni di tangan manusia. Ingat, kita ni manusia sebenarnya sibuk dengan benda yang Allah sudah janji. Apa dia? Rezeki. Ulat dalam batu pun ada rezeki. Kita sibuk mengejar benda yang Allah dah janji hingga kita lalai pada tanggungjawab kita, itu ubudiyah atau menyembah Allah. Nak sebut di sini, berapa orang daripada kita yang solat 5 waktunya cukup? Wanitanya menutup aurat, taat pada suami, jaga pergaulan, jaga akidah, jaga ibadah, jaga akhlak. Kalau kita tak buat apa yang Allah suruh, tak jaga Allah, macam mana Allah nak jaga kita? Jadi jangan ingat ya, harga barang naik semua tu, ingat Allah dah tetapkan rezeki. Kita jangan sibuk dengan benda Allah dah jamin hingga terlupa tanggungjawab kita. Dan saya perhatikan banyak orang yang dicuai dengan tanggungjawab rezeki tak berkat. Masa itulah duit tak cukup dan kereta rosak, anak sakit. Siapa menentukan anak sakit dan rezeki tak cukup ni? Siapa menentukan duit kena curi, kereta rosak, anak sakit? Semua Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jaga Allah, Allah jaga urusan dunia kita. Jaga akhirat kita, Allah jaga urusan akhirat kita. Kita kejar akhirat, dunia kejar kita. Itu konsep saya nak hilangkan tekanan. Sebab ingat, orang yang tertekan hanya orang yang ego, dia rasa semua tangan manusia. Dan masalah masyarakat sekarang ialah mereka lebih yakin kepada diri mereka ataupun manusia lain lebih yakin pada kuasa Allah. Bagi orang yang tertekan, saya nak ajar macam ni. Bangun pagi-pagi tengok cerita langit. Subhanallah, langit ni aku tak ada duit pun boleh tengok langit, boleh bernafas. Kenapa aku nak susah tak ada duit ni? Satu lagi, orang yang kurang tenang ialah orang kurang syukur.
Nak tahu kita kurang syukur? Pasal kurang takwa. Kurang takwa, tak ada sifat ihsan, merasa Allah melihat. Kenapa tak ada sifat ihsan? Tidak beriman pada rukun iman. Dan rukun iman, kenapa rukun Islam semua tak buat? Jadi kalau kita ni tak bersyukur, kita akan mengeluh, merungut. Kalau kita bersyukur, sentiasa bersyukur, aura positif, magnet kepada benda yang positif. Orang mengeluh, aura dia mengeluh, sentiasa ada benda nak mengeluh. Dan lihat orang yang berjaya, mulut mereka baik ke tak baik? Selalu menghargai, sebut kebaikan orang, hati bersih, penuh kasih sayang, murah hati. Orang negatif, orang yang susah, dengki, menyampah, sakit hati, dendam, tamak, takut sayang pada Allah. These are the things menyebabkan orang tertekan. Maknanya, kita tak usah kita dah tahu macam ni. Orang nak lempar kita barang 10 kilo. Cuba kita, kalau 1 kilo, relax. So, kita dah bersedia. Belum benda, orang yang bijak, dia menyelesaikan masalah. Orang yang genius, dia mencegah masalah. Dia pergi depan pada sebelum masalah berlaku, dia dah prepare. Maknanya anak dia lahir, dia dah siapkan tabung kewangan, dia dah fokus pada perbelanjaan yang betul, dia buat structure. Sebelum kahwin, dia dah, okay, decide perbelanjaan kita macam mana. Dia perjanjian, sebelum kahwin dah perjanjian. Yang berokok suruh berhenti, abang punya duit berokok ni tolong tahu put aside, cuba ambil duit masuk dalam tabung. Tabung rokok, masuk. Banyaknya duit, macam-macam boleh buat. Itu cara yang baik. Macam ni lah, satu emosi yang tak boleh kita ada, marah, menyalahkan orang, dendam, sakit hati, fikir negatif, rasa negatif, tindakan negatif, hasil negatif. Nasihat saya, bersyukur, kasih sayang, murah hati, tolong orang, betulkan diri sebelum betulkan orang. Sebab orang yang berjaya buat pilihan, orang tidak berjaya mencari alasan. So, katakan selamat tinggal kepada alasan, insya-Allah semua akan tenang. Hilangkan marah, betulkan diri dan doakan kepada orang yang kita rasa buat silap, kita doakan mereka, jangan mengutuk mereka. Dan saya nak beritahu betul-betul, jangan ada sedikit pun dalam hati kita benci pada orang, tak suka pada orang, sebab tidak sempurna iman seseorang kalau tidak mengasihi saudaranya. Oleh itu, dengan mengubah cara kita melihat kehidupan, dengan mencelik hati, mata hati kita, insya-Allah pada 2014 ini kita hadapi tahun baru dengan azam baru, bukan azam saja tapi perancangan baru, cara berfikir, pola pemikiran yang berbeza, pola pemakaian berbeza, pola akidah berbeza yang lebih bagus, pola ibadah yang lengkap dan kelembutan akhlak. Insya-Allah kalau kita jaga akidah kita, jaga ibadah kita, jaga akhlak kita, kita akan bahagia dunia dan akhirat.